مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah terafa'akan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub. Set 52 dah. Kita dalam perbahasan apa ni? Bawah tu. Oh, Jumaat, masih lagi duduk dalam Jumaat, kelebihan hari Jumaat. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan mati pada hari Jumaat. Kemudian kesempitan kubur dan kelebihannya kalau mati pada hari Jumaat. Kemudian khutbah Jumaat. Last kali khutbah Jumaat. Pada malam ni masuk apa pula ni? Mandi Jumaat pula. Masuk mandi Jumaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mandi Jumaat itu wajib atas tiap-tiap yang baligh. Oh, wajib ni. Dan dikehendaki dengan wajib itu sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Dengan dalil hadis yang lain. Kalau baca satu hadis ni, kita dapat faham mandi pada hari Jumaat wajib, tak mandi berdosa. Kalau baca satu hadis. Tetapi dia kata daripada hadis yang lain mengatakan sunat aja mandi. Mandi pada hari Jumaat. Dengan maksud ketika nak pergi solat Jumaat. Macam mana pun memang ada pendapat sebahagian ulama yang mengatakan seseorang yang wajib mandi, yang mandi ni mesti mandi sekurang-kurangnya sekali pada hari Jumaat. Wajib kalau tidak berdosa. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i dia gabungkan dengan hadis-hadis yang lain termasuk hadis ni. Maka hadis yang lain kata sunat, hadis ni kata wajib. Maka gabung jadi sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut pada hari Jumaat untuk mandi. Kata dan dalil hadis yang lain, dan sunat mandi itu, sunat mandi hari Jumaat tu bagi orang yang hendak hadir Jumaat. Siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi Jumaat. Sama ada lelaki atau perempuan, merdeka ataupun sahaya, merdeka ataupun hamba, bermukim atau musafir. Siapa yang nak pergi je sembahyang Jumaat, sunat yang sangat dituntut untuk mandi. Sunat yang sangat dituntut untuk dia mandi. Cuma waktu mandi tu kalau hari Jumaat nak pergi solat Jumaat, bermula bila boleh mandi? Mandi yang kata mandi Jumaat tu, mandi nak pergi sembahyang Jumaat tu, bermulanya subuh. Masuk je subuh dah boleh dah mandi dengan niat untuk pergi sembahyang Jumaat. Bermula subuh Jumaat. Walaupun sebelum sembahyang subuh sekalipun. Katalah pukul 6 dah subuh dah. Dia nak pergi sembahyang subuh, dia mandi. Katalah pukul 6 tu. Maksudnya dah masuk, ataupun tengah-tengah dia mandi pada hari Jumaat, pagi Jumaat subuh tu, tiba-tiba azan. Dia terus niat. Niat apa? Niat mandi nak pergi sembahyang Jumaat. Walaupun dia nak pergi sembahyang subuh. Malah dia belum sembahyang subuh lagi pun. Dia mandi-mandi dengan niat nak pergi sembahyang Jumaat. Bukan nak pergi sembahyang Jumaat, mandi itu. Mandi niat nak pergi sembahyang Jumaat.
mandi, pergi sembahyang subuh. Maka nanti dia pergi sembahyang Jumaat tengah hari tu dah ada dah kesunatan mandi. Walaupun dia mandi tu pagi subuh. Kerana bermula boleh mandi kerana hendak pergi solat Jumaat tadi, bermula adalah subuh. Lagi dekat dengan Jumaat, lagi afdal, lagi besar pahala. Mandi pukul 8 pagi boleh tak? Boleh. Mandi pukul 8 pagi hari Jumaat untuk pergi solat Jumaat. Nak dia pergi solat Jumaat pukul 12, pukul 1. Dia mandi pukul 8 siap-siap. Boleh. Makin dekat, makin besar pahala. Makin afdal. Pukul 10 boleh? Boleh. Pukul 12 boleh? Biasa orang buat gitu lah. Nak pergi mandi pukul 12. Lagi dekat nak pergi sembahyang Jumaat, mandi. Dia mandi lagi dekat nak pergi sembahyang, lagi lambat tu dia mandi, maka lagi afdal. Lagi lambat dia mandi, ataupun lagi awal dia mandi, tetap juga dapat pahala. Walaupun dia mandi itu waktu subuh. Kalau dia mandi sebelum waktu subuh, tak dapat pahala. Tak ada. Mandi Jumaat sebelum waktu subuh tak ada. Walaupun sebelum waktu subuh tu cuma 10 minit. Lagi 10 minit lagi nak masuk subuh hari Jumaat, dia mandi siap-siap dengan niat mandi pergi sembahyang Jumaat, tak dapat pahala. Dia kena mandi sekurang-kurangnya, paling awal subuh. Dan lagi dekat ni nak waktu solat Jumaat tu, lagi dekat lagi afdal. Baik. Jadi kalau macam ni, bagi orang yang kerja, takkan nak mandi kat pejabat, kan? Maka mandi pagilah. Kalau pergi kerja pukul apa? Pergi kerja pukul 9. Mandi pukul 8.30 sebelum pergi kerja tu. Dan mandi pergi kerja tu lah mandi Jumaat. Niatlah siap-siap. Ugi siapa tak niat. Sebab mandi tetap mandi ke nak pergi kerja tak mandi? Mandi tetap mandi. Bezanya niat je. Ni mandi kenapa ni? Nak pergi kerja. Tak dapat pahala. Ni kenapa mandi ni? Nak pergi sembahyang Jumaat. Sedangkan nak pergi kerja. Dah dapat dah. Mandi Jumaat dia panggil. Mandi sunat Jumaat. Kalau dia bawakan tuala, bawa habis semua apa-apa peralatan dekat pejabat, nanti bila nak pergi sembahyang Jumaat, dia keluar pukul 12, dia pergi mandi dulu kat masjid. Lain lagi tu, tak payahlah mandi pagi pun tak apa. Ini dah kita tahu dah, nanti lepas pergi kerja nanti, memang tak sempat keluar pukul 12, 12.30 daripada pejabat. Terus nak pergi masjid, nak mandi dengan ramai orang, sembahyang terus. Kenapa tak mandi pagi-pagi? Sebab pagi tu memang mandi. Cuma kenapa tak niat pagi-pagi? Jadi niat terus, beza je niat je. Niat kalau niat mandi Jumaat dia panggil. Okey. Sama ada dia tu lelaki ke perempuan. Perempuan pun sembahyang Jumaat. Ya, kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau perempuan tadi nak pergi sembahyang Jumaat, maka sunat bagi dia mandi. Sebelum pergi sembahyang Jumaat juga, sama juga. Dia tak semestinya lelaki. Siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi walaupun kanak-kanak. Umur berapa tu? Umur 8 tahun. Nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi sebelum pergi sembahyang Jumaat. Bila boleh mandi? Bermula subuh sampailah nak pergi sembahyang Jumaat. Itulah pukul berapa nak pergi tu. Okey. Para sahabat dulu, dia pergi sembahyang Jumaat pada waktu subuh. Jadi pada para sahabat zaman Nabi dulu, kalau katalah masuk subuh tu, dia mandi, pergi sembahyang subuh. Dan dia tak balik-balik sampai lepas Jumaat. Untuk dapat seekor unta. Nanti dah sebut bawah ni. Adapun orang yang tiada berkehendak hadir Jumaat, orang yang tak nak sembahyang Jumaat, mungkin dia perempuan. Dia tak nak sembahyang Jumaat, memang dia tak wajib sembahyang Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat boleh, kalau ada disediakan tempatnya. Perempuan, atau mungkin dia sakit, memang tak mampu nak pergi sembahyang Jumaat, atau dia musafir, maka terangkat pada dia sembahyang Jumaat, dia tak nak pergi sembahyang Jumaat, maka tiada sunat baginya mandi. Tak sunat mandi. Tak sunat mandi. Walaupun dia tu musafir, orang yang musafir, yang keluar musafir sebelum subuh, dengan syarat lah, subuh Jumaat tu dia keluar sebelum subuh untuk musafir, maka dia dibenarkan untuk tinggal Jumaat. Boleh. Tapi kalau dia keluar selepas subuh, wajib bagi dia sembahyang Jumaat. Jadi bagi orang musafir contohnya, dia yang mana musafir ni keluar sebelum subuh, maka dia nak sembahyang Jumaat pun boleh, tak nak sembahyang Jumaat pun boleh. Tiba-tiba dia tak nak sembahyang Jumaat, maka tak adalah mandi. Buat apa mandi ni? Mandi nak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Zuhur. Mana ada? Sebab dia tak nak pergi sembahyang Jumaat, maka tak adalah mandi bagi dia. Mandi apa? Mandi sunat Jumaat, tak ada. Bersalahan mandi raya. Mandi raya beza. Mandi pada hari raya. Maka tiadalah tertentu ia dengan orang yang hendak hadir juga. Berbeza dengan mandi raya. Mandi raya bermula boleh mandi raya pertengahan nisfu malam. Pertengahan malam, bukan subuh. Ada beza. Mandi Jumaat bermula subuh.
hari Jumaat. Mandi raya bukan bermula subuh Jumaat, bukan bermula subuh raya, bermula pertengahan malam. Nak kira macam mana? Tengok subuh pukul berapa? Pukul 6. Contohlah, subuh pukul 6. Maghrib pukul 7 malam. 6, 7, maknanya 13 jam. 13 jam bahagi 2. 6 jam setengah. Betul tak? 6 jam setengah. Daripada pukul 6 subuh tadi, pukul 6 subuh, pukul 7 maghrib kan? 6 sampai 7, 13 jam. 13 jam bagi 2, 6 jam setengah. Jadi, pukul 6 pagi tadi, bermula subuh tadi, tambah 6 jam setengah. 12 setengah. Dia gini. Ulang balik. Dan dia bukan kira subuh dulu, dia kira maghrib dulu. Betul, terbalik. Maghrib pukul 7. Subuh pukul 6. Betul, tapi sama je. Jadi maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Ni cerita apa ni? Ni cerita hari raya ni. Malam tu malam raya, esok tu hari raya ni cerita ni. Maghrib maksudnya malam tu yang mana esok tu raya. Malam raya lah kita panggil. Maghrib pukul 7. Subuh pagi raya tu pukul 6. 7, 6, 13 jam sama juga kan. Lepas tu bahagi 2. Bahagi 2, 6 jam setengah. Bermula maghrib tadi pukul 7 tambah 6 jam setengah. Pukul 12 setengah. Betul. 1 setengah. Pukul 1. Lebih kurang 1 setengah. Bermula situlah boleh mandi raya. Nak cerita mandi raya tadi. Jadi mandi raya pada pertengahan. Mandi raya pertengahan malam. Nak kira pertengahan malam, maghrib campur hingga ke subuh, bahagi 2. Kat situ lah. Jadi kalau kata pukul apa ni? Pukul 1 setengah. Buat apa ni? Nak mandi. Mandi apa? Mandi raya. Boleh? Boleh lah. Boleh. Sama juga, lagi dekat nak pergi semai raya, lagi besar pahala, lagi afdal. Jadi maknanya kalau katalah bagi soalan kan, apakah perbezaan mandi raya dan mandi Jumaat? Dah boleh jawab kan? Banyak beza dia. Mandi Jumaat bermula subuh. Mandi raya bermula separuh malam. Jadi itulah beza dia. Jadi apa lagi beza? Mandi Jumaat hanya orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Orang yang tak nak pergi sembahyang Jumaat tak ada mandi Jumaat. Mandi raya? Dia kata kat sini. Mandi raya maka tiada tertentu ia dengan orang yang hendak hadir juga. Orang yang tak nak pergi sembahyang raya pun ada mandi raya. Tu beza dia. Apa beza mandi raya dengan mandi Jumaat? Mandi Jumaat hanya untuk orang pergi Jumaat. Mandi raya, orang tak nak pergi sembahyang raya pun sunat mandi raya juga. Tu beza. Dia dapat 2 beza. Jadi 2 perbezaan. Dan sama ada lelaki perempuan, malah perempuan haid sekalipun sunat mandi raya. Tapi mandi Jumaat, perempuan haid mana boleh? Sebab apa? Dia mana boleh sembahyang. Tapi mandi raya, dia haid, nifas. Sunat juga mandi raya dia panggil. Bermula mandi separuh malam. Okey. Dan sunat berpagi-pagi pergi kepada Jumaat yang lain daripada imam. Sunat berpagi-pagi maksudnya sunat pergi awal. Sunat pergi awal sunat pergi awal selain daripada imam. Yang ni kena tahu juga ni. Selain daripada imam, sunat datang awal ke masjid untuk solat Jumaat. Selain pada imam. Bahasa lain, imam sunat datang lambat. Ni. Dan sunat berpagi-pagi pergi Jumaat, pergi awal. Lagi awal lagi bagus. Yang lain daripada imam, selain daripada imam. Imam mesti pergi lambat. Kerana khabar Syaikhan ni 2 syekh, iaitu Bukhari Muslim lah. Imam Bukhari, Imam Muslim. Barang siapa mandi hari Jumaat seperti mandi janabah. Dia mandi Jumaat seperti mandi janabah. Kemudian pergi kepada Jumaat pada saat pertama seolah-olah seperti ia mendapatkan diri dengan satu unta. Itu ni pahala pergi sembahyang Jumaat. Kalau pergi pagi, waktu subuh tu dah pergi dah. Lepas main subuh tak balik-balik sehingga solat Jumaat, lepas solat Jumaat baru balik. Pahala solat Jumaat dia macam unta. Dapat korban seekor unta. Belah-belah ribu kalau duit. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia mendapatkan dengan satu lembu. Saat kedua, maksudnya waktu yang kedua. Kalau pagi tu kita bagi 6. 6 berapa?
5, 6. Jadi kira macam tadi juga. Subuh pukul apa? Pukul 6. Sembahyang Jumaat ataupun Zuhur pukul apa? Mudah kira pukul 1 lah. 6 sampai 1 apa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam. 7 jam bagi 6. Sejam 10 minit lah. Mudah-mudah kira je lah. Sejam 10 minit kan, lebih kurang kan. Sejam 10. Jadi subuh pukul apa? Pukul 6. Pukul 6 sampai 7.10. Siapa pergi sembahyang Jumaat waktu tu? Pukul 6 sampai 7.10. 1 jam 10 minit kan tadi kan? Pukul 6 sampai 7.10. Siapa pergi Jumaat waktu tu dapat pahala macam seekor unta. Kita nak korban seekor unta kedekut berbelas ribu. Duit ada. Apa tak payah korban. Buat kita datang gitu je. Tadi mampu ke nak buat? Kalau mampu penuh masjid pagi-pagi. Sembahyang subuh tak penuh mana? Ini kan sembahyang Jumaat waktu subuh. Datang Jumaat subuh lagi tak ada harapan. Jadi sebab tu pahala dia besar. Sebab orang tak boleh buat. Tak boleh buat. Oh memang mudah lah macam tu. Dapat pahala korban unta. Kalau dari sudut nilai berapa belah? 12,000, 13,000 nilai dia. RM. Senang lah macam tu. Untung lah. Untung apa? Tak akan buat. Tak boleh buat. Sebab tu tak buat. Orang datang pergi solat Jumaat pukul 6 hingga pukul 7.10. Ada orang datang. Pergi makan nasi kerabu ada. Mana ni? Nasi kerabu di sana. Pagi-pagi. Datang sembahyang Jumaat tak ada. Okey, itu dapat pahala seperti unta. Kalau pergi pukul 7.10, congak-congak lebih kurang lah ni. 7.10 sampai 8.20. 7.10 sampai 8.20. Pergi mana ni? Pergi masjid untuk sembahyang Jumaat. Bukan sembahyang Jumaat pukul 7. Pergi tu pukul 7, sembahyang Jumaat pukul 1. Pukul 1.30, pukul 2 sembahyang Jumaat. Pergi. Jadi buat apa? Baca Quran, sembahyang. Jangan salah faham kata pergi sembahyang pukul 7. 7 apa? Sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang, bukan sembahyang. Mas pergi tunggu nak buat apa? Duduk saja. Niat iktikaf duduk. Duduk. Puas baca Quran. Puas sembahyang. Buat duduk je. Tunggu sembahyang Jumaat. Pukul 7.10 sampai 8.20. Pahala dia seperti korban seekor lembu. Kita satu bahagian pun tak berapa. Menggigil bagi 700.5. Satu bahagian. Tak payah korban. Datang pukul 7.10 sampai 8.20. Dapat korban seekor lembu, bukan satu bahagian. Boleh buat? Tak boleh buat tu yang masjid tak benar-benar tu. Tak boleh buat. Cakap senang tu. Senang apa? Cuba buat. Kalau pergi dapat duit je. Siapa datang awal dapat pagi awal dapat 1,000. Siapa datang sikit dapat 700. Lewat sikit, yang paling lewat sekali dapat RM10. Memang penuh masjid. Kita kan mata duitan. Penuh Tapi kalau pahala ni tak nampak. Benda tak nampak ni, itu tak nampak. Jadi dapat pahala lembu. Kalau datang pukul 7.10 sampai 8.20. Dan barang siapa yang pergi pada saat ketiga, maka seolah-olah seperti ia mendapatkan dengan satu kibas yang bertanduk. 8.20 tambah sejam 10 minit lagi. 9.30. 8.20 hingga 9.30. Ada tak orang datang pergi sembahyang Jumaat waktu tu? Tak ada juga. Kalau pergi dapat apa? Korban seekor kibas bertanduk. Besar lah tu. Kalau nilai sekarang 1,000, 1,200 kot. Yang besar tu. Kambing besar tu. Kibas. Boleh. Pukul berapa tadi? 8.20, 9.30. Okey. 9.30 sampai berapa? Tambah sejam 10 minit. 9.30 sampai 10.40. 9.30, 10.40. Pergi sembahyang Jumaat. Dan barang siapa pergi pada saat keempat seolah-olah seperti ia mendapatkan diri dengan seekor ayam. Pukul apa tadi? 9.30, 10.40. Dapat macam seekor ayam. Berapa harga? RM30-40. Ayam hidup lah. Boleh lah kot. Dapat ayam jadi lah. Okay. Boleh pergi. Pukul 10. Pun tak ada harapan. Ayam pun tak ada harapan kita ni. Tak apa kita baca saat kelima. Tadi 10.40 kan? 10.40 sampai 11.50. 10.40, 11.50. Dan barang siapa yang pergi pada saat kelima, 10.40, 11.50. Maka seolah-olah seperti memberi hadiah ataupun dapat tu seekor burung ciak. Alah, kecil. Tapi boleh tak? Alah, kecil je. Boleh buat tak? Pukul apa tadi? 10.40, 11.50. Boleh buat tak? Tak boleh juga. 11.50. 11.45 boleh tak? Allah, masa tu lah sedap tidur. Kalau orang yang tak kerja. Orang yang kerja, salah kerja lah.
Saat yang seterusnya 11 apa tadi? 11.50 sampai pukul 1. 11.50 sampai pukul 1 lah. Habislah pukul 1 dah masuk dah. Pukul 1 dapat apa? Mari kita tengok dapat apa. Dan barang siapa pergi pada saat yang ke-6, maka seolah-olah seperti memberi hadiah sebiji telur. Kita yang ramai datang pukul apa tu? Pukul 12, pukul 12.30 tu geng-geng telur. Jadilah telur boleh buat separuh masak. Tapi sebiji, telur separuh masak pun 2 biji. Teruknya kita ni. Pergi kedai order telur separuh masak, bila orang buat atas sebiji mana cukup? Nak penuhkan perutnya pasal sebiji tak cukup, dia kena 2 biji. Tapi dalam masalah akhirat kita, telur sebiji pun jadilah, datanglah pukul 12 lebih. Tapi ada lagi teruk. Geng-geng yang pukul 1 lebih pun datang. Geng ni geng tak ada telur. Apa benda pun dah azan dah khutbah baru datang. Ni. Okay. Maka apabila keluar, sambung hadis tadi. Maka apabila keluar imam ke masjid, masa tadi tu yang catik dapat telur ke, dapat ayam ke, dapat apa tadi, malaikat catik. Malaikat duduk luar dekat pintu pagar. Itu catik nama. Kemudian maka apabila keluar imam ke masjid, dengan maksud masjid, baru imam datang. Sebab tu kata imam last datang. Imam tak termasuk dalam kes tadi ya. Imam tak termasuk. Ini makmum. Imam tu masuk khatib. Bukan imam 2, imam 3, imam 4 tak. Selain khatib tak termasuk. Sebab khatib dia ada pahala khusus yang besar. Yang ni bukan khatib, yang ni makmum, yang selain pada khatib lah. Sebab khatib dia mari lewat. Kalau dia khatib asyik dapat telur ayam je lah. Khatib mana boleh telur ayam je lah. Tak. Khatib dia ada pahala asing. Maka apabila keluar imam ke masjid, maksudnya imam baru datang. Imam datang lambat. Yang sunat datang lambat. Dilipat suratan. Dan dilipat suratan. Malaikat yang duduk depan masjid tadi, yang duduk catik tadi tu. Ni telur. Ni ayam. Ni yang duduk catik ni. Okay. Bila imam sampai aja, imam sampai itu ketika azan, ketika masuk zuhur atau sembahyang Jumaat tu. Masa azan Jumaat tu imam sampai, imam masuk. Bila imam masuk, dilipat suratan. Yang tulis tadi lipat, malaikat lipatlah. Dan diangkat akan qalam. Pen yang tulis tu angkat, dah tak tulis dah. Dan berhimpun segala malaikat di sisi mimbar, mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Diorang datang duduk sini, dengar imam tengah berkhutbah. Waktu tu siapa datang, baru datang, tak tulis. Nanti dekat padang mahsyar, bila cek dalam mahkamah Allah nanti, kita seolah-olah macam tak sembahyang Jumaat. Seolah-olah lah. Sebab tak ada dalam catatan, tak sembahyang Jumaat. Bila tak sembahyang Jumaat, berdosa. Bila berdosa, kita kata, mana boleh, aku sembahyang Jumaat, cuma lambat je. Geng-geng tak ada telur je, kata. Orang lain geng telur, kita geng tak ada telur. Jadi macam mana ni, lambat sikit. Kita pun minta malaikat cek. Malaikat cek, malaikat keluarkan, tadi catatan malaikat yang depan masjid. Ini catatan Raqib Atid, yang kiri kanan kita ni. Kita ada backup. Kiri kanan ni 24 jam kan kita ni. Kita buat apa semua dia tulis ni. Yang ni tak pernah angkat. Dia tulis aja. Agak-agak hari ni kita, malaikat kanan ke kiri yang sibuk? Yang kanan tulis baik, kiri tulis jahat. Mana yang sibuk? Takut yang kanan ni relax. Kau banyak kerja kau cakap malaikat kiri. Aku relax, tak ada benda. Harap-harap tak gitulah. Biar yang kanan ni banyak, yang kiri ni relax. Engkau ni kesian kau. Kau kerja berapa tahun dah aku tengok kau tulis. Aku ni relax aja, kata malaikat kiri. Okey. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak akan terlepas, semua akan Raqib Atid akan tulis. Jadi buat keluar catatan, tak berhati, bantah mahkamah Allah, mahkamah adil. Dia tak ada apa tiba-tiba je buang kes ke, tak ada. DNA ke tak ada. Dia memang mahkamah Allah. Jadi bila tak berhati, kita tak berhati, kita kata aku datang sembahyang Jumaat, tapi malaikat tak tulis. Maka keluar malaikat Raqib Atid, dia punya buku catatan, buka. Dia datang. Tapi geng tak ada telur datang bila dah azan. Maka tak berdosa kita. Sebab datang lewat tak berdosa. Jangan salah faham. Datang imam dah khutbah pun tak berdosa. Tak berdosa, yang penting sembahyang Jumaat tu. Maka legalah kita, tak dosa lah. Tu sikit cerita tentang hari akhirat. Legalah orang, maknanya aku tak berdosa, cuma tak ada pahala tadi tu je. Sebab apa? Datang ketika imam dah datang ataupun azan telah berkumandang, barulah kita sampai. Bila kita sampai, malaikat tak tulis lah. Tapi catatan asalnya ada, jangan risau. Sambung lagi cerita. Maka
Okey. Malaikat dengar khutbah. Adapun imam, maka sunat baginya. Habis malaikat dengar khutbah, malaikat kan ramai. Ratus-ratus, ribu-ribu. Malaikat kan ramai. Tak penuh ke masjid? Kita dah bahas dulu dalam bab malaikat sebelum ni. Ada dalam sebelum-sebelum ni, kita bahas, malaikat dia tak sama macam orang. Malaikat ni dibuat daripada jisim latif. Iaitu dia tak memenuhi ruang. Malaikat ni. Malaikat buat pada nur, cahaya, jisim latif yang dia tidak memenuhi ruang. Maksudnya kalau penuh dalam masjid ni pun, dengan banyaknya malaikat, berjuta, berbilion malaikat dalam masjid, tidak menyebabkan masjid ni jadi sempit. Tak. Sebab dia daripada cahaya. Perumpamaannya, kalau kita tengok, dekat dalam ni ada berapa banyak lampu. Maka cahaya daripada lampu tu, rasa lemah. Kurang kasih lampu. Lemah penuh rasa. Tak ada. Kalau letak 1000 lampu sekalipun, tetap tak penuh-penuh juga kan. Cahaya tak penuh-penuh. Itulah perumpamaan malaikat, juta bilion dalam ni pun boleh. Seumpama kita ambil lagi lampu, kita suluh lagi dalam ni. Cahaya lagi, cahaya lagi, cahaya lagi. Tak penuh pun. Budak-budak sekarang kata, malaikat ni tak makan space. Tak makan space. Dia tidak memenuhi ruang. Tak memenuhi ruang, malaikat. Kita memenuhi ruang. Kalau dalam ni ada 1000, tak muat. Berapa ratus ni? 100 kan? 200? Berapa ratus aja dalam ni? Tak muat. Kena duduk luar. Sebab kita memenuhi ruang. Malaikat tak memenuhi ruang. Jadi malaikat ramai-ramai datang duduk dengar khutbah. Ya, dengar khutbah. Dan sembahyang Jumaat lepas pada tu. Okey. Adapun imam, maka sunat baginya mentakhirkan perginya kepada Jumaat. Imam sunat datang lambat. Imam tu dengan maksud tadi bukan imam 2, imam 3 kan. Imam tu maksud yang akan baca khutbah dan yang akan imam lagi. Itu maksud imam. Sunat datang lambat. Kalau dia datang awal sekalipun, sunat duduk dalam bilik, jangan keluar-keluar. Bila dah hujung-hujung nak azan tu, masa azan tu baru dia keluar. Ataupun masa lagi baik, masa nak khutbah tu. Khutbah tu dia naik. Tadi tak nampak imam. Tiba-tiba dah naik dah. Macam tu bagus. Jangan imam, jangan ni bukan berdosa, tak. Jangan imam datang awal. Jangan. Imam lah nampak duk vacuum tadi. Imam lah nampak duk buka aircon. Imam duduk buka kipas. Imam duduk buka gate, buka apa. Nampak imam duduk sapu sampah sikit kat situ tadi. Dan imam tu juga jadi khatib. Kalau boleh jangan gitu. Sunat imam, tiba-tiba dia muncul. Ting! Pada waktu khutbah. Itu terbaik. Sama ada dia masuk ke belakang pun boleh, masuk ke depan pun boleh. Masuk ke belakang tu maksud dia tunggu dalam kereta. Tunggu. Kalau dia orang luar, tunggu dalam kereta. Azan je ataupun ketika nak khutbah tu lah, waktu nak khutbah tu dia masuk, tak lalu masuk sampai ke depan. Orang semua tengok, oh ni khatib ni. Gitu. Baru tengok waktu tu. Ataupun kalau dia ada bilik kat belakang tu, bilik mana-mana ke dia masuk, bila time nak keluar tu, waktu yang diperlukan, baru dia keluar. Baru keluar, pergi, orang boleh pakak-pakak tengok. Gitu cara dia. Bukannya dia memang duk ada kat sini, duk sembahyang sunat, duk baca Quran, nampak. Ini bukan salah, bukan. Itu cara dia. Setiap ibadah dia ada dia punya sistem. Dia ada ISO dia. Tak langgar ISO sah juga sembahyang. Khutbah tak ada masalah, semua tak ada masalah. Tapi disunatkan imam khatib datang lambat. Jangan dia duk bergelewak kata. Jangan duk bergelewak nampak tiba-tiba dia belajar khatib. Oh Allah, leceh rasa. Macam jatuh standard macam tu lah kot. Jatuh standard. Ni tiba-tiba dia datang. Datang pula masuk minta orang pakat tengok. Tengok semua perasan. VIP datang sembahyang Jumaat. Kan lewat-lewat. Ujung-ujung kan pakat-pakat tengok aje. Baru naik dia punya bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam rasa tu. Ini baru tadi borak dengan dia kat tepi tu. Popek. Dia duk komplain situ, duduk komplain sini. Duk cerita dengan orang tu. Oh, buka kipas. Oh, buka aircon. Tu ada kotor sikit. Duduk bunyi suara dah. Tiba-tiba Assalamualaikum. Tak rasa masa khutbah. Sebab baru je dengar suara dia tadi. Baru je dengar duk borak duk apa dengan dia. Jadi itu tu. Sunat Sunat. Tak wajib tapi sunat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man adrakal jum'ati falahu 'indallahi ajru mi'ati syahid." Ni dia punya pahala dia pula. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapat akan Jumaat, maka baginya pada Allah Ta'ala pahala 100 syahid. Ini fadilat lah. Siapa yang sembahyang Jumaat, dapat Jumaat, maka pahala dia macam 100 syahid. 100 orang mati syahid. Macam mana kita nak fikir banyaknya pahala?
Takkanlah dengan macam tu pun pahala banyak sampai 100 orang syahid. Rugilah Allah. Tak ada, jangan risau. Allah Maha Kaya. Tak ada takut tu lah. Banyaknya 100 syahid. Bagi 1 syahid cukup lah. Sembahyang Jumaat je pun. Tak. Jangan risau. Perbendaharahan Allah tak pernah habis. Banyak. Jadi kalau kita jangan fikir kita punya logik. Kalau kita fikir kita punya logik, kita kata, takkan sembahyang Jumaat dapat pahala 100 orang syahid. Nak syahid ni payah. Nak syahid ni kena pergi perang, lawan orang kafir dan kena mati. Itu baru sekali. Ini 100 kali mati. Takkan dengan sembahyang Jumaat sikit aja dapat pahala banyak. Itu kita fikir otak kita. Ni kerajaan Allah, bukan kerajaan Malaysia. bagi duit habis, bagi duit habis. Kerajaan Allah bagi tak habis-habis. Tak habis-habis. Ni kerajaan Allah. Banyak mana pun banyak, tak kisah. Cuma kita pun bukannya tahu banyak mana tu banyak mana, kita cuma dengar besar pahala, gitu je. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapat daripada Jumaat 1 rakaat yakni serta imam, maka hendaklah sembahyang kepadanya 1 rakaat lagi, yakni dapatlah Jumaat. Okay. Siapa yang sembahyang Jumaat dapat 1 rakaat dengan imam, maka dia dapat Jumaat, nanti dia tambah 1. Kata sini. Maknanya sekurang-kurang untuk dapat Jumaat mesti 1 rakaat. Sedangkan kita tahu sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, nak dapat jemaah, janji dapat sekurang-kurang tahiyat akhir. Imam tengah tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, lepas tu kita duduk tahiyat akhir. Kan? Lepas tu imam salam kita tambah macam sembahyang seorang-seorang lah juga. Dah dapat dah jemaah. Jadi untuk dapat berjemaah pada sembahyang kebanyakan adalah dengan mendapat sekurang-kurangnya sekejap dengan imam. Jadilah walaupun tahiyat akhir dapatlah berjemaah. Tapi solat Jumaat berbeza. Kalau dapat tahiyat akhir, maksudnya tak dapat rakaat langsung dengan imam pada solat Jumaat, dia langsung tak dapat Jumaat. Jumaat untuk dapat mesti dapat 1 rakaat tambah 1. Berjemaah mesti dapat sekurang-kurang makmum Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar, ra, imam assalamualaikum, mim. Ra dulu baru mim. Kalau ra dulu baru mim, dapat jemaah walaupun tak sempat duduk. Itu sembahyang biasalah. Sembahyang Jumaat tak gitu. Macam sembahyang Isyak. Dia tengok imam tahiyat akhir, bunyi fil alamina innaka, bunyi dah gitu dah. Dia cepat masuk. Fil alamina dah, dia pun Allahu je, imam as-salah. Dia bunyi je, kum imam. Dapat. Janji ra dulu sebelum mim. Warahmatullah tu sunat. Assalamualaikum tu yang rukun. Salam yang pertama bukan salam yang kedua. Jadi bila imam assalamu alaik akbar, dia dah Allahu Akbar masuk sembahyang. Imam pun kum warahmatullah, dia dapat. Bila dia dapat, dia tak boleh duduk dah. Dia tak boleh turun duduk dah. Turun sembahyang. Dan berjemaah dah dapat dah. Jadi jemaah dalam kebanyakan solat mesti dapat ra, makmum mesti ra sebelum imam, mim. Ra tu akbar, mim tu salam. Assalamualaikum, mim tu. Okey. Tapi dalam solat Jumaat tak boleh. Dalam solat Jumaat kalau macam tadi tak dapat Jumaat. Tak dapat Jumaat. Nak dapat Jumaat mesti 1 rakaat. Mari kita tengok. 1 rakaat. Dan kalau dia dapat, dan barang siapa luput. Sekejap. Okay, dia tak cerita, jadi kita kena cerita sendiri. Jadi, sekurang-kurangnya adalah dapat ketika rukuk. Imam rukuk yang kedua, rakaat kedua, imam tengah rukuk. Solat Jumaat. Makmum, dia kena Allahu Akbar dan rukuk. Dapat tamakninah, dapat berhenti sama-sama dengan imam, maka dapatlah makmum tadi 1 rakaat lah. Dapatlah rakaat dia. Kalau selisih tak dapat lah. Contohnya imam rukuk ni, rakaat kedua. Dia pun Allahu Akbar, takbiratul ihram, masa dia turun tu Sami'allahu liman hamidah, tak dapat. Dia turun Allahu Akbar, dia turun Sami'allahu liman hamidah, tak dapat rakaat. Bukan sembahyang Jumaat je, semua sembahyang macam tu. Ataupun Allahu Akbar takbiratul ihram, tu turun Sami'allah, tu dapat. Nampak? Lebih kurang 1 saat lah, lebih kurang. 1 saat. Dapat rukuk dengan imam.
Baru dapat. Jadi kalau dia dapat rukuk rakaat yang kedua solat Jumaat, dapat yang tadi cukup syarat, maka dapat satu rakaat. Nanti bila imam salam tambah satu. Okey. Dan barang siapa luput akan dia 2 rakaat, seperti mendapat akan imam makmum tadi, dapat masuk imam di dalam i'tidal pada rakaat kedua, maka hendaklah ia sembahyang 4 rakaat. Rukuk kita panggil sembahyang Zuhur, tapi nanti dulu. Sekarang ni cerita Jumaat lagi. Sebab tak salam, selagi imam tak salam, selagi tu tak boleh cakap Zuhur. Elak lu. Kan? Contoh ya. Sembahyang Jumaat ni, rukuk yang kedua ni. Makmum tadi Allahu Akbar masuk. Sami'allahu liman hamidah. Okey. Maka tak dapat rakaat, tak dapat ada ni. Tak dapat lah. Dia pun Allah bantu ikut imam. Dan dia tak dapat rakaat yang kedua tu, tak dapat. Bila imam bagi salam, dia tambah 4. Ni dia sebut kat sini ni. Barulah namanya Zuhur. Tunggu salam dulu. Lepas salam, nanti saya beritahu kenapa tak boleh cakap Zuhur dulu. Kena imam salam baru boleh cakap Zuhur dulu. Kena imam salam baru boleh cakap Zuhur. Selagi imam tak salam, tak boleh cakap Zuhur. Cakap Jumaat. Cakap je Jumaat. Okay, nanti sekejap lagi saya beritahu kenapa. Tunggu baca dulu. Dan barang siapa luput akan dia 2 rakaat seperti mendapatkan akan imam di dalam i'tidal. Itu dalam i'tidal lagi lah tak dapat. Imam dah i'tidal, dia Allahu Akbar. Rukuk selisih pun tak dapat. Masuk i'tidal lagi tak dapat. Imam tengah sujud, dia Allahu Akbar terus sujud. Rakaat kedua, lagilah tak dapat. Ceritanya tak dapat rakaat. Okay. Imam tengah tahiyat akhir, dia Allahu Akbar terus duduk. Lagilah tak dapat rakaat. Okay. Tengah selisih pun tak dapat dah. I'tidal rukuk, i'tidal sujud, dua sujud, tahiyat, lagilah tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat rakaat langsung. Tapi masih lagi kena kata sembahyang Jumaat. Selagi imam tak salam. Mari kita baca. Okey. Maka hendaklah ia sembahyang 4 rakaat. Bila imam salam, dia tambah 4. Sebab dia tak dapat apa-apa. Kalau dia dapat 1 rakaat, tambah 1. Jadi Jumaat. Kalau tak dapat langsung, tambah 4. Tak dapat 1 rakaat langsung, tambah 4. Yakni Zuhur. Lepas imam salam, baru jadi Zuhur. Tetapi, ni jawapan dia. Tetapi, dengan berniat Jumaat pada takbirnya. Imam dah i'tidal. Sampai Allah, aku lari penat-penat. Tak dapat juga masuk rukuk. Imam dah i'tidal. Aduh, dia kata. Lepas ni imam sujud, duduk di atas sujud, tahiyat dah. Tak dapat rakaat dah, tak dapat dah. Sahaja aku solat Zuhur. Tak, solat Jumaat juga. Selagi imam tak salam, selagi itulah kena niat Jumaat. Dan kena kata sembahyang Jumaat. Lepas imam salam baru jadi Zuhur, kalau nak kata Zuhur. Jadi dia pun, sahaja aku solat Jumaat 2 rakaat. Mengikut imam Allah Ta'ala, Allahu Akbar, saja fardu Jumaat. Allahu Akbar, imam tengah sujud, terus sujud. Terus sujud macam biasa lah. Duduk, sujud balik, tahiyat. Bila imam salam, tambah 4. Tapi niat Jumaat. Bukan niat Zuhur. Niat Jumaat. Bila jadi Zuhur? Bila imam salam, baru jadi Zuhur. Tambah 4. Jadi dalam solat Jumaat, dia ada tambah 1 atau tambah 4. Dia tak ada tambah 2. Dia tak ada tambah 3. Tak ada. Sebab ada orang buat, dia tambah 2, dia tambah 3. Pelik je. Dia sembahyang apa ni? Kalau dia tambah 2, macam mana sembahyang Jumaat tambah 2? Dia langsung tak dapat rakaat, dia tambah 2. Heran. Tambah 3 lagi pelik. Macam mana dia boleh tambah 3? Lepas imam salam dia tambah 3. Dalam solat Jumaat, makmum dia tak ada tambah 2, tak ada tambah 3. Dia hanya ada tambah 1 atau tambah 4. Tambah 1 maknanya dapat Jumaat, tambah 4 maknanya jadi Zuhur. Mana ada tambah 2, tambah 3? Saya perhati ada. Nak tegur nampak. Itulah, risau ke? Tak kenal. Tak perlu tukar? Tak perlu. Biar aja. Okey. Soalannya, mesti ada soalan ni. Soalannya kenapa kena niat Jumaat? Sedangkan dah tahu dah, confirm tak dapat Jumaat. Sebab imam dah, rakaat kedua dah habis dah. Rukuk dah lepas. Kalau ketika rukuk, ada lagi peluang. Kalau ketika rukuk, ada lagi peluang. Logiklah niat Jumaat. Kalau tak ada rukuk dah i'tidal rakaat kedua. Sujud, 2 sujud, tahiyat. Memang tak dapat dah. Memang jadi Zuhur. Kenapa tak niat Zuhur? Ada beberapa sebab. Dalam kitab kita ada satu sebab. Nanti saya tambah lagi satu sebab. Kita baca kitab kita dulu. Yakni Zuhur. Tetapi dengan berniat Jumaat, walaupun dah tahu tak dapat Jumaat jadi Zuhur, tetap niat Jumaat juga. Pada takbirnya, masa takbiratul ihram niat Jumaat juga.
Kerana barangkali imam meninggal satu rukun, maka kembali ia mendapat akan dia. Maka dapat Jumaat bagi makmum dengan sebab mendapat satu rakaat serta imam. Ada bagi satu je, satu sebab. Dia sebenarnya ada tiga sebab. Sebelum kita baca yang ni, saya bagi sebab yang lain dulu. Yang pertama, selagi imam tak bagi salam dalam sembahyang Jumaat tu, selagi tu orang yang wajib sembahyang Jumaat tak sah sembahyang Jumaat. Kan, terbalik. Selagi imam tak salam dalam solat Jumaat tu, orang yang wajib sembahyang Jumaat tak sah sembahyang Zuhur. Baru betul. Selagi imam tak salam, contoh ni kawasan ni sembahyang Jumaat. Orang yang duduk kat sini, yang ada area sini, selagi imam sini tak bagi salam Jumaat tu, tak sah. Dan dia tu wajib Jumaat, tapi tak pergi sembahyang Jumaat. Tak sah dia sembahyang Zuhur. Sebab dia wajib Jumaat. Macam mana nak sembahyang Zuhur pula? Tak sah. Kalau dia tak wajib, itu tak apa. Contoh orang perempuan. Orang perempuan mana wajib Jumaat? Dia boleh sembahyang awal. Kan saya cerita dulu kan. Tok-tok dulu, mak-mak dulu. Dia suruh budak, kita kecil lagi waktu tu. Dia suruh pergi tengok kat jalan raya. Orang dah balik Jumaat ke belum? Dia nak sembahyang Zuhur. Tu silap faham tu. Dia pergi tengok. Kita pergi tengok. Oh, ada dah orang naik motor pakai piah. Padahal dia pergi lambat sembahyang Jumaat, contohlah. Dia dah nampak dah berjalan. Oh, dah ada. Orang pakai jubah baru balik. Maka mak-mak tadi, nenek-nenek, saya cerita pengalaman saya lah dulu. Saya tak tahulah orang sini. Baru dia sembahyang Zuhur. Dia boleh sembahyang Zuhur dah sebab orang dah balik. Dia silap faham. Sedangkan yang kata selagi imam tak salam, sembahyang Zuhur tak sah adalah orang yang wajib Jumaat, lelaki. Baru tak sah. Kenapa pula tak sah dia sembahyang Zuhur? Sebab imam tengah tak salam lagi Jumaat, maka Jumaat sedang berlangsung. Dia wajib Jumaat. Macam ni dia tak sembahyang Zuhur, dia wajib Jumaat. Sebab tu tak sah. Jadi bila imam dah salam, maka Jumaat dah tak ada dah kawasan tu. Barulah sembahyang Zuhur dia sah. Bagi orang yang wajib Jumaat. Bagi orang sakit, lelaki sakit, dia tak wajib Jumaat. Bagi orang musafir tak wajib Jumaat. Bagi orang perempuan tak wajib Jumaat. Boleh sembahyang Zuhur daripada awal. Kenapa nak tunggu orang balik? Itu silap faham dia lah. Jadi sebab tu dia tak boleh niat Zuhur. Sebab imam tak salam lagi. Walaupun dia dah tahu tak dapat rakaat, dan dia dah tahu akan lepas ni jadi Zuhur. Walaupun tahu tetap tak boleh, dia wajib niat Jumaat juga. Nanti tambah Zuhur, tambah 4. Cuma niat mesti niat Jumaat. Okey, satu sebab. Sebab yang kedua, sebab yang kedua, kalau katakanlah dia imam dah tayak akhir ke, dah sujud ke kan, aku dah tak dapat dah Jumaat aku, habislah tak dapat dah Jumaat aku kan, aku niat Zuhur lah, kata gitu. Katalah dia sembahyang gitu kan, dia pun niat Zuhur. Allahu Akbar, niat Zuhur. Sebab nanti imam salam nak tambah 4 juga. Imam tengah sujud, imam tengah tayak akhir kan. Tiba-tiba tengok dia kata apa sini. Tiba-tiba imam ada tinggal rukun. Imam lupa baca Fatihah ke? Boleh jadi. Imam baru teringat masa tahiyat tu. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Malah pernah terjadi kan. Imam terlupa baca ihdinas siratal mustaqim, contoh. Makmum tak ada tegur. Maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus. Lepas tu rukuk, tidak sujud. Masa tahiyat akhir tu baru imam ingat, aku tak ihdinas sirat lagi. Imam tu kena bangun. Satu masalah. Mungkin juga imam lupa rukuk. Imam lupa, daripada dia terus sujud. Duduk di atas sujud tahiyat akhir. Masa tahiyat akhir baru dia teringat, aku lupa rukuk. Wajib imam tu rukuk sebab dia tak rukuk lagi. Kalau orang tu dia dah niat Zuhur, macam mana nak bangun balik? Nak tukar Jumaat ke macam mana? Tapi memang tak jadi. Kalau imam tak baca Fatihah rupanya, nampak slow je. Katalah buat macam mana solat cerita pun, mic slow ke, orang tak perasan. Rupanya imam tak baca Fatihah pun. Imam terus baca surah ke apa. Lepas tu imam rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat akhir. Dia baru sampai. Woi, imam tahiyat akhir, tak dapat Jumaat kita. Dia pun tak apalah, niat Zuhur lah. Allahu Akbar, niat Zuhur 4 rakaat. Terus duduk. Masa duduk imam teringat, tadi aku tak baca Fatihah. Imam wajib bangun baca Fatihah. Dia dah jadi apa? Zuhur ke Jumaat? Huru-hara lah dia. Nak jadi Jumaat macam mana dia niat Zuhur? Kan tak boleh. Jadi biar je niat aja Jumaat. Niat aja Jumaat, nanti kalau imam salam automatik tak payah niat, bertukar jadi Zuhur. Automatik. Tu antara sebab dia lah. Panjang lagi bab lah, tapi kena mengaji bab kitab fiqh lah. Ni sikit lah. Seperti yang tersebut di dalam Bujairimi. Macam itulah. Jika imam tak baca Fatihah, imam terlupa, makmum tadi tak tahu dia lambat. Bila imam tahiyat akhir, dia niat Jumaat, kemudian dia duduk terus, imam baru teringat waktu tu tak salam lagi, imam naik,
baca Fatihah, imam rukuk, dia pun dapat rukuk yang tidak, sujud dengan imam semua, imam tahiyat akhir, dia tahiyat ikut imam juga, imam salam tambah satu. Kan dapat Jumaat. Dia ingat tak ada harapan lah, rupanya ada harapan lagi. Itulah. Itu pun tak berlaku kot. Cuma itu antara hujah. Kenapa kena niat Jumaat juga? Tak boleh niat Zuhur. Bes. Dan datang pada hadis bahawasanya Nabi SAW kemudian daripada sembahyang subuh, lepas Nabi sembahyang subuh, bersandar ia kepada mihrab pada hari Jumaat ni. Bersandar dia dekat mihrab, dekat mimbar tu, maka sabdanya, hai segala muslimin, hai orang Islam. Tentulah lepas Nabi sembahyang subuh, lepas dah wirid, dah doa apa, Nabi pun berpaling, bercakaplah dengan ramai makmum. Hai segala muslimin, apabila adalah pada hari Jumaat, menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat. Kau nak tahu tak, setiap hari Jumaat Allah suruh malaikat. Kata Nabi kat para sahabat, suruh apa? Suruh malaikat, maka datang mereka itu akan Baitul Ma'mur. Pada langit keempat adalah baginya 4 penjuru. Allah panggil malaikat datang pergi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah, kat bawah Kaabah kita kat Mekah tu, Masjidil Haram tu, straight sampai di atas langit ada satu nama Baitul Ma'mur. Dalam Quran ada sebut, Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Surah At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi rakim maishur wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu Allah bersumpah dengan. Apa benda Baitul Ma'mur ni? Dia sama macam Kaabah, tapi dia straight. Para ulama kata, jika kamu naik ke Baitul Ma'mur, jikalah, mana boleh naik pun, konon-konon lah, jika kamu naik ke Baitul Ma'mur, ambil batu sebiji, jatuhkan batu tu dekat Baitul Ma'mur, jatuhkan. So jatuh atau betul-betul atas Kaabah. Itu untuk bagi faham je. Mana boleh naik, kan? Jatuh betul-betul atas Kaabah. Maknanya Kaabah ni straight Baitul Ma'mur. Sebab tu ada orang kata dekat atas Kaabah tu tak boleh lalu kan. Dia tak tahu lah dengan cerita orang cerita. Tak boleh lalu, satu penerbangan tak boleh lalu. Lalu jadi macam tu lah, accident ke apa. Tak boleh lalu atas tu. Wallahualam. Tu kena buat kajian lah. Straight. Nama tempat tu Baitul Ma'mur. Allah panggil semua malaikat pergi ke Baitul Ma'mur. Okey? Malaikat ramai lah pergi ke Baitul Ma'mur kat atas tu. Ada 4 penjuru. Kan Kaabah 4 penjuru. Baitul Ma'mur pun 4 penjuru. Dekat Baitul Ma'mur ni, Baitul Ma'mur adalah Kaabah ataupun kiblat penduduk langit. Penduduk langit. Kerana kerajaan Allah yang besar di langit. Kerajaan malaikat dan sebagainya di langit. Roh-roh semua duduk di langit. Kerajaan langit. Bukan kerajaan langit Ayapian. Kerajaan langit Allah. Kerajaan langit. Yang mana semua penduduk langit, malaikat apa semua, dia beribadah dekat Baitul Ma'mur. Macam Kaabah kita lah. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa tu, Nabi tanyalah dekat Jibril. Kan dia Isra' Mi'raj kan dengan Jibril. Nabi tanya, wahai Jibril, kau tengok ramai dekat Baitul Ma'mur ni, masuk. Nah, Jibril kata, sejak aku dicipta, 70,000 setiap hari, 70,000 malaikat masuk untuk ibadah. Tak keluar-keluar. 70,000 masuk ke situ untuk ibadah di Baitul Ma'mur. Sejak bila ni? Sejak Jibril kata sejak aku dicipta. Dia tak cakap lah sejak aku dilahirkan. Sebab malaikat bukan dilahirkan. Dia kata sejak aku dicipta. Kalau kita ni, sejak aku lahir. Itulah. Sejak aku diciptakan, 70,000 masuk. Sampai sekarang. Tak tahulah berapa bilion, trilion. Ramainya. Sama lah juga. Tak penuh ke Baitul Ma'mur? Sebut tadi, malaikat tak makan space. Dia tak memenuhi ruang. Malaikat, banyak mana pun. Dia ada 4 penjuru, kata ni. Satu penjuru daripada yakut yang merah. Permata-permata macam itulah, belian-belian tu. Dan satu penjuru daripada zabarjad yang hijau. Satu penjuru daripada emas yang merah dan satu penjuru daripada perak yang putih. Maka penjuru-penjuru itulah, kita ada apa? Penjuru yang Yamani lah, apa kita ada tu kan. Dia tak ada penjuru-penjuru itu. Maka naik Jibril ke atas Manarah. Manarah ni bahasa Arab. Dah jadi Melayu lah. Apa bahasa Melayu? Menara. Orang Melayu suka ambil bahasa Arab kan. Manarah asal. Menara lah. Daripada perak. Menara tu daripada perak. Dan adalah tingginya 500 tahun. Oh, tak reti nak bayang. 500 tahun perjalanan pergi. Tak habis-habis. Pergi. Tak habis lagi 100 tahun, 200 tahun. Bukan 1 tahun. 1 bulan pun tak boleh nak bayang. Pergi tak sampai-sampai. Sehingga 500 tahun. Tinggilah senang cerita. Okay? Maka menyeru ia dengan bang. Azan. Jibril azan. Bang tu azan.
ialah permulaan orang bang. Okey. Jibril yang mula-mula bang, mula azan. Kemudian naik Mikail ke atas mimbar daripada yakut yang merah. Maka membaca khutbah ia atasnya. Mikail baca khutbah. Kemudian turun ia sembahyang Jumaat dengan mereka itu lepas habis khutbah pada hari Jumaat ni. Dan berkata Jibril, hai malaikat Tuhanku, aku mensaksi ia akan kamu bahawasanya aku jadikan pahala bank ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala free-free gitu. Sebab tu kita buat apa-apa sesuatu jangan sampai Nabi tak ngaku umat. Rugi besar. Jahat macam mana pun jangan sampai Nabi tak ngaku umat. Sebab kalau Nabi tak ngaku umat, Allah rugi besar. Ada benda yang Nabi tak ngaku umat. Macam orang yang mencuri apa, Nabi masih lagi mengaku umat, cuma berdosa besar. Tapi ada perbuatan-perbuatan kena carilah, kena bahabat lain tu. Kena kelas lain tu. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang Nabi tak ngaku umat. Jangan buat yang ni. Jangan buat yang ni. Sebab apa? Kalau Nabi tak ngaku umat, rugi. Macam-macam dapat fadilat. Itu baru satu, banyak lagi yang lain. Dekat padang mahsyar nanti minum telaga Nabi, haud Nabi, kolam Nabi, minum. Macam-macam. Nabi tolong umat-umat dia. Nabi letak serban dekat penimbang. Dekat penimbang tu, mizan tu, dah berat dosa. Pahala sikit. Habis laku, habis. Nabi letak serban dia, belah pahala, jadi besar. Itulah kabel. Kita nak kabel Nabi lah nanti kat akhirat. Sekarang tak boleh kabel, haram, dosa. Pakai kabel. Kat akhirat nanti kabel. Cuma bahasa syarak dia panggil syafa'ah. Syafa'ah tu kabel lah. Ada 6 syafa'ah. Yang paling besar, kabel yang paling besar, fiber optik yang besarnya. Syafa'atul kubra, yang kita nak kat Nabi. Dekat akhirat nanti kita ada kabel, kita nak pakai kabel. Tapi kalau Nabi tak ngaku umat, nak pakai kabelnya dia. Aku tak kenal dia. Jangan buat. Antaranya yang banyak sekarang, geng LGBT. Nabi tak ngaku umat. LGBT Nabi tak ngaku umat. Tapi ramai geng tu sekarang ni, geng liberal ni. Nabi tak ngaku umat yang tu. Kalau buat jahat-jahat yang lain, berdosa. Iya berdosa. Tapi Nabi masih lagi mengaku umat. Boleh tolong, Nabi tolong. Boleh pakai kabel, Nabi pakai kabel. Ada yang dah masuk neraka dah. Nabi keluarkan daripada neraka masuk syurga. Sebab kabelnya besar. Tapi adalah. Dia selalu selawat ke apa ke. Tapi jahat. Mulut selawat. Contohlah gitu kan. Adalah. Jadi, kalau buat sesuatu, jangan sampai Nabi kata Nabi tak ngaku umat. Jangan. Ada antaranya, dia tak nak kahwin kerana tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Laki perempuan, dia tak nak kahwin. Bukan dia nak kahwin tapi tak cukup duit kahwin. Itu lain. Tapi tak nak kahwin. Dia tak suka kahwin ni. Sedangkan kahwin tu sunnah Nabi. Nabi tak ngaku umat. Siapa yang tak nak kahwin kerana tak nak. Kalau tak nak kahwin sebab-sebab lain, dah lah. Itulah. Kahwin. Kahwin pula. Yang tak kahwin lagi tu kahwin. Okay. Sebab tak ada. Kalau tak kahwin. Kalau tak kahwin, sebab tak mampu apa, tak apa. Ni cerita tak. Perkahwinan ni dia tolak. Sistem perkahwinan ni dia tolak. Jangan tolak. Tak nak kahwin tak apa. Tapi seloknya kahwin lah. Sahabat pernah datang jumpa Nabi. Dia kata tak ada duit. Apa dia? Tak patut marah lah. Kalau 2-3 tak patut marah. Sebab apa? Satu kisah kan. Sejak dia cerita pasal tentang kahwin 2, main saya nak cerita satu kisah. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Main cerita ni. Satu. Sebelum kita nak habis sikit, ada satu baris je lagi. Satu baris, sabar. Tapi cerita ni semua orang seronok ni. Cerita ni sampai pukul 12 pun boleh. Saya tak nak cerita lama. Saya nak cerita pendek je. Sahabat Nabi, dia tanya Nabi, susah. Dia bujang. Dia kata susah rezeki. Orang Melayu panggil rezeki berat. Rezeki berat. Payahlah buat tu tak jadi, bisnes tu tak jadi, kerja tu kena buang. Nabi kata kahwin. Nak kahwin macam mana? Tak ada duit. Maksud tak ada. Kahwin. Cari yang sesuai lah. Kahwin. Dia pun cari sikit. Kahwin. Selang 2-3 tahun, dia jumpa Nabi balik. Dia kata, tak senang-senang. Susah juga. Nabi kata, kahwin lagi. Tu dah sampai lah tu. Kahwin lagi. Kahwin kali kedua. Kahwin kali kedua, sama. Lepas 2-3 tahun, dia kata, lagi teruk adalah. Nabi kata, kahwin lagi. Dia kahwin lagi. Setelah 2-3 tahun lebih kurang, dia datang kata, tak senang-senang macam itu. Nabi kata, kahwin lagi. Masuk kahwin kali keempat. Rezeki dia murah, melimpah ruah. Jadi kalau belum cakap lagi dah gerak. Saya baru cakap kalau. Jadi yang susah-susah tu kahwin. Tak sepatutnya dihalang kahwin. Kalau tak 2 tak cukup, 3. Lagi susah. Tapi kita sekarang cuba kita tengok kan. Kalau nak kahwin ni kena cari, kena senang, kena duit banyak. Tak.
Tak, yang tak ada duit ni kahwin. Kahwin. Kahwin lah. Ha? Boleh hejah. Benda tu boleh hejah. Boleh hejah. Boleh hejah. Itu bisa diatur. Bisa diatur, Pak. Okey, cukup. Jadi antaranya memurahkan rezeki. Banyak lagi cara lain. Sembahyang duha juga murah rezeki. Banyak sedekah juga murah rezeki kan. Antaranya kahwin. Jangan lebih 4 cukup lah. Kahwin maksimum 4. Dah habis dah. Wallahu alam. Maka firman Allah Ta'ala, adakah memurah kamu atasku dan aku tempat kemurahan. Aku mensaksi akan kamu bahawasanya aku ampunkan bagi umat Muhammad SAW. Jadi pahala-pahala malaikat semayang dekat Baitul Ma'mur tadi disedekah untuk kita lah. Pahala tu sedekah untuk kita umat Nabi. Maka dengan sebab tu kita buat apa-apa, jangan sampai Nabi tak ngaku umat. Jangan sampai Nabi tak ngaku umat. Wallahu alam. Faidatun, saya ada satu kelas lagi lepas ni. Faidatun, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, barang siapa membaca pada hari Jumaat kemudian daripada memberi salam, ni antara amalan pula. Lepas sembahyang Jumaat kita tengok, lepas orang sembahyang Jumaat bagi salam terus bangun. Ugi. Ada amalan-amalan lepas sembahyang Jumaat, jangan gerak, kaki semua jangan bergerak, duduk diam. Baca amalan yang dia akan sebut nanti. Tak susah pun. Kulhu, Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq. 7 kali ada bacaan-bacaan tertentu disudahi dengan doa. Pahala dia, fadilat dia sangat besar. Sangat besar. Ugi kalau tak buat. Itu akan datang lah. Itu akan datang. Subuh akan datang. Subuh bila tak? Ya. Tak ada janggut. Sebab tu nampak muda 20 tahun. Jadi tak ikut sunnah. Iyalah, simpan janggut sunnah Nabi. Macam ni. Tak ikut sunnah, adakah berdosa? Jangan sampai Nabi tak ngaku umat. Ya, gini. Kadang-kadang ianya sunnah, kita tak buat. Tak semestinya Nabi tak ngaku umat. Tak. Cuma kita rugilah pahala sunnah. Tu je. Tak ada apa-apa. Masalah janggut terbahagi dalam 4 mazhab berbeza hukum. Ada mazhab kata haram. Ada. Tapi kena cari mazhab apa. Tak silap mazhab Hanafi, Hanbali. Mazhab Syafi'i tak haram, harus. Maksudnya tak ada janggut apa. Tapi mazhab ada kata mazhab haram. Bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan sunat cukur janggut kalau ada janggut. Sunat cukur misai kalau ada misai. Orang lelaki sunat simpan janggut pada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab ada mazhab lain kata haram. Saya masa mula-mula baca terkejut juga. Saya baca kitab 4 mazhab kan. Tengok buka bab janggut. Antara janggut, kebaikan janggut, antara memberi kesuburan kepada isteri. Isteri yang duk main janggut suami. Subur jadi. Tak tahulah macam mana boleh jadi subur tu. Dia duk main jadi benda lain memang subur main janggut. Tak tahulah yang itu. Tapi saya bacalah dalam kitab ni, kitab ada. Kitab dia tentang menceritakan tentang tu lah. Lepas tu saya terbaca mengikut mazhab, itulah saya tak ingat mazhab apa, tapi mazhab Hanbali atau mazhab Hanafi. Mencukur janggut tanpa alasan, tanpa sebab, maka hukumnya haram. Terkejut, saya pun bulatkan. Mengikut mazhab Syafi'i, harus mencukur janggut. Tak apalah. Malah kita tengok ada je tok-tok guru yang cukur janggut. Ada je. Tok guru yang dekat Indonesia tu kan. Licin je. Cuma kalau simpan, janggut ni adalah pahala free. Yang tak payah buat. Dengan ada, sekarang ni siapa ada janggut dapat pahala. Okey. Selang 1 saat, dapat pahala lagi. Selang 1 saat, dapat lagi. Tak berhenti. Tring. Kalau main game tu, tring. Pahala tak ada habis. Rugi tak simpan. Tu je. Tapi adakah berdosa? Tak ada. Mazhab Syafi'i tak. Dan adakah dengan mencukur janggut, Nabi tak ngaku umat sebab tak ikut sunnah dia? Tak juga. Sebab apa yang Nabi buat, kita tak ikut, belum tentu berdosa. Dah namakan sunnah. Bukan wajib. Dah nama sunnah. Sunnah tu sunat. Bukan wajib. Bila tak bukan wajib, tak nak buang tak apa. Kadang-kadang orang sebab kerja dia tak sesuai, simpan janggut. Ada. Dia kena licin. Ada kan? Ada kerja-kerja lah. Saya tak tahulah kerja apa. Memang ada lah. Pekerjaan dia. Apa? Kerja apa? Yang tak boleh. Yang kena cukur. Polis kan? Polis tak ada janggut kan? Polis pencet. Boleh pencet. Batuk pun.
Saya mana tahu boleh Allah ya Allah. Tak apa lah, maksudnya sebab tuntutan tu tak sesuai, tak apa lah. Cuma tidaklah kalau tak buat sunnah, bukan umat Nabi. Nabi tak mengaku umat bukan. Tidak. Yang tu dosa, benda-benda biasanya benda-benda dosa. Yang Nabi tak mengaku umat ni benda-benda salah. Banyak lagi sunnah Nabi kita tak buat lah. Takkan Nabi tak mengaku umat? Tidak. Tak ada masalah yang tu. Baik, wallahu alam. Sambung akan datang. Waktu subuh kita sambung. Saya yang tasbih kafarah dan salatu subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.